Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Pihin Menteri Hal Ehwal Agama, yang mulia para hadirin hadirat sama ada di tanah air maupun di tanah kota suci Makkah Al-Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tajuk tazkirah pada malam ini adalah tunjukkan amal terbaik kita. Alhamdulillah, kita telah pun masuk ke dalam bulan Dhul Hijjah. Satu bulan yang suci yang terhimpun di dalamnya dua ibadah yang sangat agung. Ibadah haji dan ibadah korban. Dalam bulan ini kita ni selalu diperingatkan tentang pengorbanan, kisah pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim alaihimussalam. Dalam bulan ini jualah terdapat 10 hari di mana hari-hari anitah yang Allah Subhanahu wa taala paling sukai bagi seseorang untuk melakukan amal ibadah di dalamnya, iaitu 10 hari terawal bulan Dhul Hijjah. Kalau di tanah air kita ni negara Brunei, 8 hari bulan Jun sehinggalah 17 hari bulan Jun ini. Baru-baru ini kita ni membaca ataupun melihat di media sosial kisah yang viral. Ada seorang warga emas daripada negara jiran kita ni yang berumur 90 tahun. Alhamdulillah berjaya untuk menunaikan ibadah haji. 90 tahun. Beliau mula menabung untuk haji ini pada umur 15 tahun. 15 tahun umurnya sudah mula menabung. Artinya 75 tahun beliau ini sudah mula menabung hartanya, duitnya untuk melakukan ibadah haji. Inilah pengorbanan. Pengorbanan seorang hamba Allah dalam mencapai cita-citanya untuk menjadi Dhuyufur Rahman. Sama juga dengan, mungkin kalau kita ni boleh mengingati balik kisah-kisah nini-nini kita ni dahulu, zaman 50-an, 60-an. Kalau naik haji, mereka perjalanan untuk naik haji mengambil masa 6 bulan. Pergi 6 bulan, balik pun 6 bulan. Alun lagi masuk tempoh tinggal menetap di kota Makkah. Ini adalah semua pengorbanan. Mereka meninggalkan keluarga, tanah air, membelanjakan harta dan sebagainya. Ini adalah pengorbanan yang sudah semestinya dibuat demi menunjukkan amal terbaik mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya. Jelas bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan kita ni untuk apa? Untuk melihat siapakah di antara kita ni yang melakukan amalan yang terbaik. Sebagai contoh, supaya dapat menunaikan haji, kita ni mengorbankan sedikit harta untuk menabung. Para jemaah haji yang berada di tanah suci pada ketika ini pun perlu juga melakukan banyak pengorbanan. Sebagai contoh, banyakkan bersabar. Korbankan bersabar, korbankan emosi. Misalnya banyaknya berjalan, dengan cuacanya, dengan melayan karenah jemaah lain dan sebagainya. Ini semua adalah pengorbanan. Bagi yang berada di tanah air, yang ingin melakukan ibadah korban, perlu juga mengorbankan harta untuk mengorbankan menyembelih haiwan ternakan. Pengorbanan inilah bukti amal kita ni. Untuk menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala, kita perlukan yang pertama kegigihan. Kita perlukan yang namanya mujahadah, kesungguhan. Dan kita perlukan yang namanya keistiqamahan. Untuk menjadi bukti sebuah kecintaan hamba terhadap Rabbnya, Rabbul Alamin. Dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun."
dan katakanlah beramallah. Beramallah, nescaya amal kamu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Dan amalan kita ni akan dipertontonkan lagi di hari akhirat kelak. Jadi untuk yang terakhirnya, marilah kita sama-sama tanyakan diri sendiri. Tanyakan diri sendiri, apakah amalan terbaik yang boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda cinta kita kepadanya dan tanda cinta kita kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dengan mengorbankan sedikit daripada tidur kita ni untuk bangun malam solat tahajud. Mungkin dengan mengorbankan hawa nafsu kita ni untuk meninggalkan maksiat. Mungkin untuk mengorbankan rasa berat, rasa mengantuk, rasa putus asa untuk mula belajar membaca Al-Quranul Karim. Semua adalah pengorbanan. Dan semua pengorbanan ini sudah tentu dicatat sebagai saham untuk hari akhirat kelak. Jadinya, marilah kita ni mengorbankan masa, mengorbankan tenaga untuk apa? Untuk mempersembahkan amalan terbaik kita ni, terutamanya pada 10 hari terawal bulan Dzulhijjah, 10 hari yang Allah Subhanahu wa taala paling sukai, paling cintai untuk seorang hamba melakukan ibadah di dalamnya. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.